Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini Ustazah akan menerangkan tajuk baru iaitu hal. Hal bermaksud keadaan. Okey, keadaan. Ustazah rasa awak dah belajar masa form 5, semua ni kita ulangan balik. Okey, kita tengok apa ta'arif hal, pengertian dia. Ta'arif kena hafal dalam exam. Al-wasfu al-fudlah, iaitu sifat yang lebih. Sifat yang lebih. Al-muntasib, yang berbaris atas. Lid-dilalah alai hayati, yang menunjukkan ke atas sesuatu keadaan. Okey. Sifat yang pertama kita tahu sifat yang lebih. Maksudnya sebab apa sifat yang lebih? Contoh kalau ayat tu ja'a Zaidun, telah datang Zaid, ini fa'il, ini fa'il, dah lengkap ayat. Ayat ni dah lengkap bila ada gabungan fa'il dan fa'il, tetapi dia tambah rakiban. Zaid tu dalam keadaan menunggang. Ini kita panggil hal. Sebab itu kita panggil sifat yang lebih. Maksudnya kalau tak ada hal pun tak apa dalam ayat tu. Hal ni sebagai tambahan. Okey, sifat yang lebih, yang berbaris atas, yang menunjukkan keadaan. Keadaan apa? Keadaannya menunggang. Sekarang kita tengok syarah ta'arif. Syarahan kepada pengertian. Al-wasfu fudlah, yang terkeluar daripada fudlah. Okey, apa yang terkeluar? Maksudnya yang terkeluar daripada tajuk hal. Wasfu al-waqi'un umdah, sifat yang bersifat sifat yang umdah, yang menjadi perkara wajib dalam satu ayat, tiang dalam satu ayat. Contohnya Zaidun adalah mubtada, qaimun adalah khabar. Okey, mubtada dan khabar, sebab itu dipanggil dia terkeluar. Ni dia terkeluar daripada fudlah. Mubtada dengan khabar dia wajib ada dalam ayat. Wajib ada dalam ayat. Sebab itu kita panggil kharaja bihi, yang terkeluar daripada pengertian lebih ni. Yang lebih, yang terkeluarnya adalah benda yang wajib. Benda yang wajib. Yang kedua adalah lidilalah alal hay'ah, yang menunjukkan kepada keadaan. Iaitu tamyiz mushtaq. Tamyiz mushtaq. Contohnya lillahi darruhu farisan. Okey. Lillahi darruhu farisan. Alangkah hebatnya orang yang menunggang kuda itu. Ini dia bukan nak khabar hebat keadaan orang yang menunggang kuda, tetapi hebat itu cara, teknik dia menunggang kuda. Ini kita panggil tamyiz. Ini kita panggil tamyiz. Okey, dan yang kedua, hukum hal dari sudut intiqal wal ishtiqaq, ataupun dia punya seerti dia jenis hal dari sudut dilalatiha wa lafziha. Ini biasa masuk dalam exam. Terbahagi kepada dua. Yang pertama, hal itu mestilah muntakilah, yang boleh berubah-ubah. Yang boleh berubah-ubah kata kerjanya. Dan yang kedua, antakunal hal ghairu muntakilah, hal yang tidak boleh berubah-ubah, tak boleh berubah, iaitu sifat yang lazim. Contohnya yang boleh berubah-ubah, muntakilah ni berubah-ubah mushtaqaq. Mushtaqaq itu maksudnya daripada satu fa'il, dia boleh jadi isim fa'il, dia boleh jadi isim maf'ul, itu mushtaqaq. Contohnya ja'a Zaidun raqiban. Okey, ni raqiban kita panggil mushtaq. Zaid datang dalam keadaan dia menunggang. Ataupun ra'aitu Fatimah mubtasimah, aku melihat Fatimah tersenyum. Okey, ini kita panggil hal apa? Muntakilah, yang boleh berubah-ubah. Boleh berubah-ubah. Sebab apa boleh berubah-ubah? Sebab dia boleh jadi raqiban, dia boleh jadi isim fa'il. Ini isim fa'il.
Dia boleh jadi isim maf'ul. Dia boleh jadi isim alat yang awak belajar 9 dengan Ustazah Ain masa SPM tu. Tapi yang kedua ni yang tidak boleh berubah, perkataan tu kekal. Maksudnya ni perkataan ni boleh jadi banyak benda. Sebab itu kita panggil berubah-ubah. Perkataan ni yang kedua ni dia tidak boleh berubah. Ia sifat yang lazim. Contohnya da'autullahu sami'an. Aku berdoa kepada Allah yang Maha mendengar. Sami'an. Sami'an ni dia kekal. Dia tak boleh berubah jadi perkataan lain. Sama juga ayat khalaqallahu zirafata, Allah menciptakan zirafah atwala. Atwala min rijlaiha, lebih panjang daripada kakinya. Zirafah tu tengkok dia lagi panjang daripada kakinya. Atwala ni adalah sifat. Faham kan? Jenis ha dari sudut lafaz terbahagi kepada dua, sama ada muntakilah mushtaqah, perkataan tu boleh berubah-ubah. Maksudnya berubah-ubah ni jadi isim fa'il, boleh jadi isim maf'ul, isim alat, isim makan. Contohnya raqiban mubtasimah. Yang kedua yang tidak berubah iaitu sifat. Contohnya sami'an dengan atwala. Okey. Dan yang terakhir adalah hal datang dalam bentuk jamik. Dalam bentuk jamik ni perkataan yang tunggal. Perkataan yang tunggal maksudnya dia tak boleh, perkataan tu tunggal satu je, dia tak ada perkataan lain dah. Boleh tak? Boleh. Yang pertama, indalla ala si'ri, sekiranya menunjukkan kepada harga. Contohnya bi'hu mudan bidirhamin, aku beli dengan mudan. Mudan ni di istilah macam cupak itu. Mudan ni adalah harga. Okey, mudan ini adalah hal jamidah. Yang kedua, indalla ala tafa'ul, sekiranya menunjukkan perbuatan yang antara dua orang. Tafa'ul saling dua orang. Contohnya aku membeli yadan biyadin, tangan dengan tangan. Dia ambil dengan tangan, kawan dia ambil dengan tangan. Okey, jadi yadan ni adalah hal. Dan yang ketiga, indalla ala tashbih, menunjukkan perumpamaan. Kara Zaidun asadan, Zaid itu seumpama seperti singa. Okey, ni perumpamaan. Dia mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Okey, jadi mudah kan? Ta'arif, awak boleh hafal yang ni. Okey, yang ni ta'arif. Syarah ta'arif ni biasa jarang tanya. Kalau yang anwat dari sudut lafaz ni biasa dia tanya. Biasa pelajar akan hafal muntakilah mushtaqah dengan ghairu muntakilah. Ambil yang ni je. Dan yang ketiga jamidah, indalla ala si'ri, harga, tafa'ul, perbuatan yang dilakukan secara dua orang. Tashbih adalah perumpamaan. Okey, dan kita akan sambung nanti dalam kelas pada minggu hadapan. Assalamualaikum.